Ladies and gentlemen, are you ready? Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Novi Yusof, memegang nombor metrik 283027. Saya Rosminda binti Muhammad, nombor metrik 282995. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hafiz bin Rusli, nombor metrik 283026. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Alia Syazni binti Mustafa Kamal, pemegang nombor metrik 282924. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan. Pada masa kini, kebanyakan organisasi telah menitik beratkan isu-isu yang berlaku di dalam pengurusan sumber manusia. Ini kerana Jabatan Pengurusan Sumber Manusia telah memainkan peranan yang penting dalam membangunkan organisasi-organisasi dan juga prestasi terhadap pekerja. Antara langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak organisasi dalam menentukan mereka mempunyai sumber manusia yang produktif ialah memberikan penelitian pada peringkat pengambilan serta pemilihan, menyediakan latihan dan mereka bentuk kerja yang secukupnya serta menguruskan pekerja dengan secara berkesan. Masalah-masalah yang berlaku dalam kalangan pekerja pada hari ini telah memberi kesan kepada prestasi pekerja dan juga dalam pembangunan organisasi yang diterajui. Hal ini kerana prestasi pekerja merupakan salah satu aktiviti yang amat penting dalam setiap organisasi. Ini memainkan peranan yang penting serta menitik beratkan setiap permasalahan yang melanda yang berkaitan dengan prestasi terhadap pekerja. Ukuran prestasi kerja seseorang pekerja bukanlah sesuatu yang boleh dibuat andaian ataupun ramalan sendiri. Ini kerana kemungkinan terdapat faktor-faktor yang lain dan mampu mempengaruhi prestasi terhadap pekerja tersebut seperti dalam aspek kenaikan pangkat, bayaran gaji serta kerja-kerja yang telah diamanahkan. Hubungan tekanan sistem bekerja terhadap prestasi bekerja berkait rapat dengan kesihatan pekerja. Hasil kajian kesihatan dan mobiliti kebangsaan 2001 menunjukkan kemurungan tekanan kerja sebanyak 20% dan Persatuan Bahasa-Bahasa Bersatu PBB menunjukkan bahawa 5 penyakit kronik terbesar di dunia adalah penyakit jantung, kemurungan melampau, strok, penyakit paru-paru yang kronik dan kencing manis. Pengurusan sumber manusia perlu mencari alternatif dan langkah proaktif bagi mencegah tekanan kerja. Tekanan dan stres yang mengancam kehidupan pribadi pekerja dan mengganggu produktiviti individu serta produktiviti sesebuah organisasi. Pelaksanaan KPI yang tidak realistik juga akan menjejaskan prestasi sesebuah organisasi dalam tempoh masa yang panjang dan semua pihak akan terkesan. Tekanan kerja mengakibatkan kepada penceraian. Rekod tertinggi menunjukkan bahawa sektor awam lebih tinggi berbanding swasta. Ini akibat daripada kesuntukan masa terhadap keluarga bagi yang bekerja shift. Tekanan kerja juga berpunca daripada tindakan negatif manusia terhadap rangsangan sosial, ganjaran yang tidak mencukupi, suasana kerja, gaya hidup yang meningkat dan mendesak dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung ia menyebabkan kepada ketidakseimbangan dan keupayaan pekerja, mempengaruhi fizikal dan sesebuah organisasi. Faktor lain yang menyumbang kepada tekanan kerja adalah bebanan yang kerja tidak tertanggung, kematian dan konflik. Keadaan ini menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi oleh pekerja adalah berbeza dan mengikut pekerjaan dan tugas yang dilakukan. Dengan itu, terjadinya tindak balas psikologi dan perubahan fisiologi kepada pekerja yang terlibat. Dalam sesebuah organisasi akan ada sistem dan prosedur yang perlu pekerja ikut untuk mencapai KPI yang telah ditetapkan dalam jangka masa yang tertentu.
Selalunya ataupun lazimnya sesuatu organisasi menetapkan tempoh iaitu 1 tahun dan ada peringkat dia, kuartal pertama, kedua, ketiga dan keempat. Jadi mereka perlu mengikuti perancangan yang telah ditetapkan supaya KPI itu dicapailah. Okay. Contohnya bagi golongan para pendidik yang perlu mengikut guideline daripada Kementerian Pendidikan Malaysia supaya apa yang diajar perlu bermanfaat kepada pelajar. Dan dalam sesebuah organisasi juga, dalam kajian juga menyatakan perkara utama dalam perkembangan prestasi pekerja melibatkan faktor persekitaran dan faktor individu. Antara faktor individu adalah dari segi usaha individu itu sendiri, kebolehan dia dan persepsi beliau terhadap tugasan yang didapat. Jadi usaha ni adalah salah satu daya fizikal dan mental yang digunakan dalam melaksanakan tugasan. Untuk faktor persekitaran pula merujuk kepada keadaan fizikal tempat itulah, dari segi peralatan, waktu bekerja, peralatan waktu bekerja dan pendidikan serta landscape organisasi tersendiri. Kalau dalam sebuah sekolah, landscape sekolah tu mempengaruhi pekerja tu juga. Kalau sekolah terlalu padat ataupun sekolah tu mempunyai parking yang terlalu sikit, sempit, menjadi tekanan kepada para guru jugalah. Lazimnya guru akan datang bekerja dan meletakkan kenderaan mereka kat situ kan. Okey. Menurut Jurnal Pendidikan Kepimpinan pada Januari 2018 menyatakan bahawa beban tugas tenaga pengajar boleh didefinisikan sebagai semua tugas yang dilakukan mereka sama ada berkaitan PDP ataupun di luar PDP. Ia bermaksud dekat sini sama ada tugasan mereka mengajar, memberi akademik dalam bidang akademik ataupun luar dalam bidang akademik. Jadi dekat sini seperti yang berkaitan dengan pengurusan pentadbiran hak ehwal murid dan pengurusan kurikulum yang mempunyai sistem atau prosedur tersendiri untuk melancarkan perkara tersebutlah tugasan tersebut. Contohnya, kalau dari segi tugasan hak ehwal murid memerlukan guru untuk sentiasa bersedia jika ada hal kecemasan berkaitan dengan murid. Jadi mereka perlu terkejar-kejar dan rasa dibebani dengan tugas tersebutlah. Okey. Guru juga perlu mengikuti proses yang betul jika semasa menyelesaikan isu yang berkaitan dengan murid, hal kecemasan, kesihatan, tiba-tiba sakit atau sebagainya, kemalangan dekat sekolah ke. Jadi mereka perlu mengikut prosedur yang betul supaya ia akan berpihak kepada mereka jika ada tanggapan yang tak baik dari pihak luar kepada mereka lah akan datang. Ini lebih kepada akan datang. Okey. Dari segi bagi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia juga, mereka telah menetapkan pelbagai garis panduan kepada guru dalam melarang mereka untuk melakukan sesuatu tindakan seperti merotan, mencubit, tindak dan sebagainya, tindakan yang ringan-ringan. Garis panduan ini mungkin memberi tekanan kepada golongan pendidik kerana pelajar yang ramai, jadi mereka perlu berdepan dengan pelbagai ragam pelajar sebenarnya. Jadi kesimpulannya, kebanyakan organisasi semakin menitik beratkan tentang isu-isu yang berkaitan dengan pekerja yang berlaku di dalam organisasi mereka lah. Jadi sistem bekerja yang diwujudkan adalah untuk memudahkan pekerja dan organisasi mencapai matlamat yang telah ditetapkan berdasarkan KPI dan sebagainya. Tetapi oleh beberapa faktor menyebabkan pekerja menjadi tertekan dengan bebanan tugas, arahan yang mereka perlu lakukan.
mengklasifikasi punca tekanan kepada 4 kategori, iaitu interaksi kepada pekerja, dan ia termasuk beban kerja dan tekanan masa dan bahaya kepada fizikal. Nombor 2 adalah peranan seseorang dalam organisasi. Ia adalah konflik peranan, tanggungjawab pekerja dalam konflik setiap organisasi adalah faktor yang termasuk dalam punca kepada keudan tekanan. Ketiga adalah perkembangan kerjaya, iaitu kenaikan pangkat di kalangan pekerja di mana kekurangan jaminan pekerjaan serta menggagalkan cita-cita pekerja dalam sesebuah organisasi. Hubungan di tempat kerja, hubungan yang buruk dengan majikan, pekerja lain dan rakan-rakan sekerja menyebabkan kesukaran dalam mewakilkan tanggungjawab juga dianggap sebagai punca utama jenis tekanan kerja. Dalam ini saya akan berikan 3 cadangan untuk mengelakkan tekanan kerja di tempat kerja, iaitu cadangan pertama ialah cadangan dalam strategi pengurusan tekanan. Pekerja hendaklah membuat jadual kerja harian dan menyusun tugas mereka mengikut keutamaan untuk melaksanakan perkara-perkara penting untuk meminimumkan tekanan. Pekerja juga harus mempunyai pengurusan masa yang berkesan, boleh menggabungkan kerja keras dan rehat untuk tetap membantu mengurangkan tekanan kerja dan mencapai matlamat mereka. Pekerja hendaklah mempunyai diet yang sesuai, mengambil bahagian dalam senaman fizikal dan sentiasa berfikiran positif tentang pekerjaan mereka. Selain daripada itu, mereka juga mesti sentiasa mempunyai kesedaran diri dan kawalan diri di tempat kerja dan membina sokongan sosial untuk membantu mengatasi ketegangan. Yang kedua adalah peranan dan tanggungjawab pengamal sumber manusia. Terdapat beberapa peranan dan tanggungjawab penting yang perlu dilakukan oleh pengurus HR dalam pengurusan tekanan, iaitu mengenal pasti jenis tekanan di tempat kerja, fahami sebab-sebab yang membawa kepada tekanan tempat kerja, tanya pekerja apakah penyelesaian yang boleh diambil untuk mengelakkan tekanan ini, membina polisi tentang pengurusan tekanan dengan sewajarnya dan berkesan untuk mengendali tekanan dalam organisasi, membincangkan dan melibatkan diri dengan kaki tangan tentang masalah tekanan dan meningkatkan kesedaran mereka dalam kaedah bekerja atau aspek lain yang berkaitan. HR juga perlu melaksanakan piawaian pengurusan dengan baik untuk menentukan tahap tekanan dan pendekatan yang boleh digunakan untuk menyelesaikan kaedah semasa. Cadangan yang akhir sekali adalah mengalakkan kesejahteraan dan kesihatan pekerja di tempat kerja. Majikan perlu mengamalkan bersama pekerja, iaitu senaman dan gaya hidup sihat adalah 2 senjata terbaik terhadap tekanan di tempat kerja. Senaman bagi mengalihkan fikiran pekerja daripada tekanan kerja supaya mereka untuk memberi tumpuan kepada kerja mereka. Ia juga meningkatkan perasaan dengan meningkatkan pengeluaran endorfin, neurotransmitter otak yang berasa cergas untuk bekerja. Ia juga menggalakkan pekerja untuk berjalan-jalan semasa waktu bekerja. Berjalan-jalan semasa waktu bekerja ini adalah untuk menyelesaikan diri dalam keadaan sekeliling di tempat kerja. Perlu menyediakan subsidi keahlian, pusat senaman, menyediakan contohnya tempat gym, membawa pengajar gaya hidup sihat di tempat kerja, mengadakan pertandingan langkah di kalangan pasukan, iaitu pekerja, untuk mereka memiliki penjejak kecergasan yang ideal di setiap bulan. Iaitu pertandingan langkah ni adalah kita buat contoh macam jogging, iaitu aktiviti yang sihat. Kita tetapkan masa, setiap pekerja itu perlu mencapai minit ke berapa untuk selesaikan dalam kilometer berapa. Bila pekerja yang mundur di belakang, kita jangan jatuhkan dia punya semangat dia, kita minta support. So
So bila kemudian pertandingan seterusnya dia perlu mencapai tahap sekian, dan bila dia capai tahap sekian kita baru perlu memberi ganjaran. Semoga semangat bekerja itu tidak membawa tekanan kepada kerja. Dan tawarkan makanan-makanan yang ringan sihat di pejabat, iaitu sediakan makanan-makanan yang bagus seperti buah-buahan, bubur atau benda-benda kanji-kanji yang khasiat untuk santapan para pekerja.